Pada era globalisasi ini, isu penyalahgunaan bahan semakin tular dari semasa ke semasa. Mengikut statistik, jumlah peningkatan bagi lelaki meningkat sebanyak 95.8%, iaitu sebanyak 91,466 orang. Manakala perempuan sebanyak 4.2% bersamaan 4,039 orang. Bagi kategori umur pula, anggaran 19 hingga 39 tahun, peningkatan sebanyak 64.8% bersamaan 61,852 orang. Sekian berita sensasi dari saya. Jumpa lagi. Definisi penagihan berulang. Apakah yang dimaksudkan dengan penagihan berulang? Seperti yang kita maklum, isu ini semakin meningkat dalam negara kita. Persoalannya, bagaimanakah isu ini boleh terjadi? Mari kita kupas satu persatu. Apa itu penagihan berulang, doktor? Boleh terangkan? Penagihan berulang ialah keadaan seorang penagih yang telah dipulihkan tetapi kembali menagih. Mari doktor terangkan. Apakah kalian tahu bahawa sebanyak 90% perokok menyesal merokok dan 80% pernah mencuba untuk berhenti setidaknya satu kali? Namun, sangat sedikit yang berhasil berhenti dan ketagih semula disebabkan oleh nikotin. Apa puncanya? Ketagihan ini berpunca dari nikotin dalam bentuk keperluan atau pengambilan. Ada juga ketagihan psikologi. Contohnya, seorang perokok berasa tidak lengkap jika minum kopi tanpa disertakan dengan rokok. Ketagihan psikologi dan ketagihan fizik ini akan menyebabkan orang sukar untuk meningkatkan tabiat merokok. Jika tidak ada bantuan seperti nikotin patch, gum atau hipnotis akan menyebabkan semakin ketagih. Oh, begitu. Apa contoh bahannya? Contohnya menagih dadah, merokok dan ketagih alkohol. Contoh lain, ketagih vape kerana ia menggunakan cairan atau liquid yang mengandungi nikotin untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Liquid yang digunakan mengandungi propylene glycol dan vegetable glycerin, iaitu bahan kimia yang kita temui dalam makanan dan ubat-ubatan yang diluluskan oleh Food and Drug Administration. Mereka yang merokok akan berpindah kepada ketagihan vape dan merasakan lebih sihat namun membawa kemudaratan. Seterusnya, simbol bahan penagihan berulang. Seperti yang kita maklum, kita sudah mengetahui definisi dan contohnya. Namun, simbol ini juga perlu ketahui sebagai bahan larangan agar kita tidak terjebak dalam kancah polemik ini. Berikut simbol bahan penagihan berulang. Pertama, pil dadah. Kedua, merokok. Ketiga, minuman keras. Keempat, rokok pipe. Kelima, daun ganja. Keenam, shisha. Yang ketujuh, minuman bir. Dan yang ke-8, suntikan dadah. Ini antara 8 simbol bahan penagihan berulang. Semua bahan ini dilarang mengambil kerana membawa padah. Anak merak, anak-anak merbah, asyik berada dalam sarangnya. Rosak akhlak kerana dadah. Remaja begitu, apa puncanya? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan punca penagihan berulang. Apakah punca yang menyebabkan penagihan berulang ini berlaku? Jom kita tengok sama-sama. Baiklah, pertama disebabkan oleh pengaruh rakan.
Bekas penagih akan kembali kepada tabiat lama kerana terpengaruh dengan rakan mereka yang masih menagih. Mereka tidak dapat menolak ajakan untuk kembali menagih kerana banyak menghabiskan masa bersama dengan kawan-kawan mereka yang masih menagih. Selain itu, di antara faktor-faktor lain mereka terpengaruh dengan rakan mereka adalah disebabkan oleh mereka takut kehilangan kawan mereka. Jadi, mereka mengambil keputusan untuk menagih semula. Kedua, disebabkan oleh tekanan emosi yang dialami. Keadaan diri bekas penagih yang merasa rendah diri dan dipandang serong menjadikan emosi mereka tertekan dan tidak stabil. Jadi, untuk melupakan tekanan emosi yang dialami, mereka mengambil bahan terlarang untuk melupakannya. Seterusnya adalah disebabkan oleh stigma masyarakat. Segelintir masyarakat masih memandang negatif dan tidak memberikan peluang kepada bekas penagih untuk membuktikan bahawa mereka telah insaf dan ingin meneruskan kehidupan mereka. Disebabkan keadaan bekas penagih yang tidak diterima oleh masyarakat ini membuatkan mereka tertekan dan bergaul semula dengan rakan penagih yang menerima mereka. Akhir sekali, disisih keluarga. Terdapat segelintir bekas penagih yang tidak diterima dan disisihkan oleh ahli keluarga mereka sendiri walaupun mereka telah insaf. Sikap tidak ambil peduli ahli keluarga akan menyebabkan bekas penagih kesunyian dan mendorong ke arah penagihan semula. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, tepuk dada tanya diri, adakah kita sendiri yang menjadi punca seseorang itu tidak boleh berubah? Apa pula yang akan terjadi kepada mereka yang kembali kepada kegiatan yang tidak sihat ini? Mari kita lihat kesannya satu persatu. Yang pertama, kesan ketagihan alkohol. Tahukah anda, apakah bahan yang terkandung dalam minuman beralkohol? Ya, etanol. Etanol ialah sebatian yang tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh menindas fungsi sistem saraf pusat. Dosa alkohol kepada peminumnya bergantung kepada jumlah alkohol yang berada dalam peredaran darah seseorang itu. Peminum yang mengambil minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak akan mabuk. Apabila mabuk, seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh dan juga gangguan kepada pertimbangan dan kewarasan fikiran. Cuba kita lihat situasi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak kan kesannya? Pemandu yang mabuk boleh menyebabkan kematian bukan kepada dirinya sahaja, bahkan kepada pengguna jalan raya yang lain juga. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan mental yang dialami semasa kejadian. Kajian saintifik juga telah menunjukkan kaitan antara pengambilan minuman beralkohol di kalangan wanita yang mengandung dengan kecacatan dan keabnormalan janin yang dikandung, contohnya fetal alcohol syndrome. Selain daripada kesan ke atas kesihatan, ia juga boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial. Masalah ketagihan alkohol boleh merosakkan hubungan persahabatan, penganiayaan, kehilangan pekerjaan, hutang, masalah rumah tangga, penderaan dan sebagainya. Seterusnya, kesan ketagihan rokok. Asap rokok yang dihidu oleh perokok aktif atau perokok pasif akan memasuki rongga mulut dan hidung melalui kerongkong ke paru-paru. Kandungan asap rokok akan menyebabkan kerosakan tisu di sepanjang perjalanan di ruang di dalam tubuh badan. Individu yang merokok berisiko mendapat penyakit seperti bronkitis kronik, emfisema dan kanser paru-paru. Antara kesan jangka pendek ialah mengurangkan fungsi otak disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida dan pengurangan oksigen daripada asap rokok tersebut. Perokok selalunya mempunyai nafas yang berbau dan mudah mendapat jangkitan mulut dan gusi serta gigi menjadi kuning. Mereka yang merokok juga akan menghadapi kesukaran untuk bernafas dan mudah merasa letih apabila melakukan sesuatu pekerjaan, terutamanya apabila bersukan. Dalam jangka masa panjang, rokok boleh membahayakan kesihatan diri kerana bahan-bahan kimia yang dibebaskan daripada rokok boleh mengurangkan fungsi sekaligus merosakkan organ dalam tubuh kita. Pernahkah anda tertanya-tanya bahan apa yang membuatkan seseorang itu ketagihan dengan merokok? Ya, nikotin.
Nikotin yang ada di dalam rokok boleh menyebabkan ketagihan sekiranya menghisap rokok secara berulang kali. Nikotin walaupun menyebabkan ketagihan, tetapi bukanlah penyebab utama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan merokok. Akhir sekali, kesan ketagihan dadah. Penyalahgunaan dadah akan menyebabkan beberapa kesan kepada penagih. Semasa mengambil dadah, penagih dadah akan mengalami kesan euforia serta mengalami halusinasi. Dari segi fisiologi, penagih akan mengalami peningkatan sel darah putih dan paras gula dalam darah, kemusnahan otot-otot dan peningkatan suhu badan. Selain itu, sistem saraf pusat juga akan mengalami kerosakan. Lama-kelamaan, kadar pernafasan penagih dadah akan menjadi lebih pendek dan perlahan. Tubuh penagih juga akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme. Di samping itu, mata penagih juga akan menjadi kemerah-merahan serta kuyu dan berat badan penagih dadah turut akan mengalami penurunan secara mendadak. Penagih juga berisiko dijangkiti HIV atau AIDS, hepatitis dan sawan. Hal ini demikian kerana mereka menggunakan alat suntikan yang dikongsi dengan penagih lain. Selain itu, penagih dadah kebanyakan dikaitkan dengan penyakit psikosis, kerosakan otak dan ketidakstabilan emosi. Oleh hal yang demikian, mereka akan terdorong untuk melakukan perkara di luar jangkaan seperti merompak, meragut, membunuh dan secara tidak langsung boleh meningkatkan kadar berlakunya masalah sosial di negara kita. Cara menangani penagihan berulang. Sokongan daripada keluarga, rakan dan masyarakat dari segi emosi dan kasih sayang amatlah penting bagi mengelakkan mereka kembali menagih. Oleh itu, antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama demi menangani penagihan berulang ialah: yang pertama, aktiviti sosial. Kita sepatutnya memberikan peluang kepada individu tersebut melibatkan diri dengan aktiviti sosial dalam masyarakat setempat. Kita boleh merangka aktiviti sosial yang bermanfaat untuk golongan remaja. Contohnya, mengajak mereka menyertai aktiviti sukarelawan, kem kemasyarakatan dan aktiviti gotong royong. Dengan ini, mereka tidak akan rasa keseorangan dan sekaligus menghindarkan diri mereka daripada kembali menagih. Yang kedua, aktiviti bersukan. Aktiviti ini mampu mengurangkan tahap stres seseorang daripada kembali kepada sifat ketagihan rokok, dadah dan alkohol. Aktiviti ini juga dapat menjamin kecergasan diri, kecerdasan minda dan kesihatan. Walaupun sibuk bekerja ataupun belajar, ambillah masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersukan seperti berbasikal dan berjoging supaya fizikal dan mental kita stabil. Yang ketiga, aktiviti keagamaan. Melibatkan diri dengan aktiviti keagamaan yang mendorong remaja menjalani hidup yang lebih baik dari segi fizikal dan mental. Kita boleh menyediakan aktiviti keagamaan yang boleh menarik minat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan seperti aktiviti ceramah agama dan kem solat. Dengan ini mereka dapat tenangkan diri dan sentiasa berfikiran positif. Bagaimana pula cara untuk membantu mengatasi masalah penagihan berulang? Setiap pihak memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini, antaranya pihak ibu bapa, masyarakat dan rakan. Cara membantu mengatasi masalah penagihan berulang. Secara teorinya, apabila lebih ramai penagihan berulang diberi khidmat rawatan dan pemulihan, seharusnya bilangan semakin berkurang. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Oleh itu, ketiga pihak perlu memainkan peranan penting dalam memastikan golongan penagih ini mampu melakukan perubahan dalam hidup mereka. Cara yang pertama, pihak keluarga. Mereka harus tabah dan kuat dalam membantu menangani masalah penagihan berulang. Bantulah mereka dengan kerap berinteraksi secara terbuka semasa mereka menjalani sesi pemulihan. Yang kedua, pihak keluarga memberikan nasihat supaya individu tersebut dapat mengawal diri dalam menangani tabiat merokok, minuman alkohol serta penyalahgunaan dadah. Dan yang kedua, pihak masyarakat. Pihak masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membanteras masalah penyalahgunaan bahan.
Dan mereka juga perlu mewujudkan aktiviti seperti gotong royong, kamp dan sebagainya untuk memberikan persekitaran yang selamat dan membantu bekas penagih melupakan ketagihan mereka. Yang ketiga, pihak rakan. Sebagai rakan, mainkanlah peranan dengan menerima diri bekas penagih yang berusaha untuk pulih dengan memberi mereka peluang dan bantuan. Dan yang kedua, tunjukkan mereka kasih sayang dan bersama-samalah dengan mereka melakukan aktiviti yang sihat.